everyone, apa khabar? Okay, perspective yang sama. I'm looking at the law and also the idea of how these lecturers are trying to do questions based on law. Selalunya, apa yang mereka cuba akan buat ialah penerapan mengikut kepada undang-undang yang mana kita perlu memikirkan daripada out of box. So bila kita kata out of box, you must think out of box. Ada tahun lepas yang saya bila berkata dengan isu-isu kepada student saya, ramai menyoalkan adakah mereka boleh menyimpang terus daripada undang-undang ataupun satu undang-undang itu. Contohnya seperti sekarang. Thought, kalau kita nak buat thought, adakah thought ini boleh dikaitkan dengan kecuaian? Isu yang boleh digambarkan dengan kuit. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau ia adalah isu berkaitan dengan kuit. Ini dah macam terbalik, tak akan nampak ni. So bila saya kata kuit, you'll just understand. Basically, I'm talking on the kuit issue. So isunya ialah senang saja. Adakah kita boleh memikir tentang out of box? Out of box ni boleh terjadi bukan saja dalam isu kecuaian, tetapi juga dia boleh pergi ke dalam isu-isu lain. Seperti last year, kita pernah melihat kepada isu yang berkaitan dengan undang-undang Ryan Fletcher. Betul atau tidak? Like I said just now, basically semuanya adalah di mana lecturer tersebut bagaimana mereka akan memberikan kita satu soalan. Adakah ia boleh dalam bentuk yang unik sangat? Contohnya seperti last year, yang mana saya katakan tadi, yang Ryan Fletcher ini, mereka kaitkan dengan environmental law. Environmental law ini adalah satu basically boleh terjadi dalam keadaan Malaysia ataupun juga boleh berkaitan dengan keadaan-keadaan luar negara. Contohnya seperti satu isu jerbu yang tidak boleh kita lupakan. So jerbu, apa yang terjadi kepada jerbu? You all know right what happened? Every year we can see that there is a jerbu, isu-isu jerbu. Tapi sebelum isu COVID ni, there is a isu-isu jerbu sebelum ni. Kebanyakannya, every year we can have the things that came all the way from Indonesia, pembakaran terbuka dan sebagainya. Adakah perkara ini dapat dibasmi melalui kes yang kita kata tadi, iaitu kes apa? Ataupun daripada policy ataupun prinsip. Prinsip apa? We won't say policy, we will say prinsip. Prinsip apa tu? Ialah prinsip Ryan Fletcher. So adakah Ryan Fletcher ini boleh menyebabkan kepada masalah-masalah ini dapat diatasi? Boleh. Bagaimana caranya? Seperti memenuhi ke semua elemen. Itu apa? Bahan berbahaya, pengumpulan, pelepasan, lepas tu apa? Okey, bahan semula jadi atau penggunaan tanah secara semula jadi. So, ni kata penggunaan tabi atau penggunaan tanah. So ini ramai tahu, pengumpulan, pelepasan barang berbahaya. So kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3, kita ada 4. Akhir sekali kita ada isu berkaitan dengan elemen peralihan. So ini yang kita selalu panggil A versus F ataupun dipanggil Ryan Fletcher. Isunya ialah adakah Ryan Fletcher ini adalah boleh dikombainkan kepada isu-isu related kepada environmental ataupun isu-isu berkaitan dengan penyakit, isu-isu berkaitan dengan all that can be as a outbox. So kalau kita kata jerbu, if we say jerbu is one of the thing that can cause into the environmental law, basically yang itu yang telah pun dikaitkan pada tahun lepas. Tahun ini juga boleh ada soalan-soalan seperti isu COVID, isu-isu lain yang boleh dibawa masuk dalam isu-isu berkaitan dengan isu think out of box. So normally ialah mereka melihatnya out of box kerana online ini kamu boleh menggunakan buku untuk reference. Online ini kamu boleh baca, you have your case law, you have your question, answer, and everything you will have. But isunya ialah, can you think? To connect with the law, you need to ask a lot of questions. When you ask a lot of questions, you ponder into the question, baru kita akan dapat satu penyelesaian. Bermaksud bahawa you cannot accept it as it is tanpa kamu buat satu kajian. You have to do a lot of research on the said subject, on the said syllabus.
So I'm just giving you one example of law of thought. Tetapi di mana boleh juga ada banyak contoh-contoh yang lain seperti criminal law, company law, jurisprudence. All these also could lead to a different perspective. That's why I'm looking at if the lecturer, the professor are doing a great job, saya akan bagi tepukan. Because every year there will be some changes. The changes is very good for the student to study without menghafal sahaja. Suka menghafal, hafal. What do you get at the end of the day? Zero knowledge. But if you know how it works, you can think properly, then it is excellent. It is good actually. That's how the lecturer, the professor have to come out ataupun keluar daripada satu box. Normally they will do it, but they also look into the student lah. Adakah student boleh berjaya ke ataupun student boleh menjawab ke? Kalau saya rasa pada zaman sekarang semua dah ada depan mata, hanya perlu think only. Think for a great excellent answer so you can actually achieve a good result. Thank you.